sallallahu Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alaika sallallahu Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise through the words that I say. Rasulullah Muhammad, peace and blessings on you every day. Wow. Peace and blessings upon you every day. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang sedang bersedia. Ya, MHI kembali untuk menghidupkan pagi anda bersama saya Naz dan Sofia. Princess hari ini, Sofia. Alamak, pakaian saja hari ini. Tak apa pun, kita harapkan agar anda keadaan yang tenang, bersemangat dan ceria pagi ini. Tentunya Jumaat, 27 Ogos 2021. Dan hari ini kita bawakan tadi Alif Aziz, salah seorang individu yang kita telah pun melihat sedikit sebanyak perubahan dalam kehidupannya, penghijrahan beliau. Dan bila kita menyentuh berkenaan penghijrahan ni, Kanas, sebenarnya saya rasa kita sebagai insan pasti ada kelemahan. Tetapi untuk seseorang itu untuk menyedari perlunya perubahan dalam kehidupan kita, saya rasa itu satu perkara yang boleh kita raikan. Tepat sekali. Setiap sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pastinya menjadi pedoman untuk menjadi yang lebih baik. Jadi, kita akan berbicara dari hati ke hati tentang perjalanan penghijraan Alif Aziz. Betul. Masih ada sengatnya di sana. Masih ada sengatnya. Dan bukan itu saja, kita bakal menyambut tahun kemerdekaan yang ke-64. Wow. Ya, Sofia? Betul. Dan tentunya dalam kita melihat semangat yang kita tetap bawakan sehingga ke hari ini walaupun dalam tempoh pandemik, ada sekumpulan anak-anak muda ini di sebuah kampung yang sanggup untuk mengumpul wang, ya. Tepat semata-mata untuk menghiasi perkampungan mereka dengan sebanyak bendera Malaysia. Dan inilah yang kita ingin kongsikan kerana dalam era kebenaran ini kadang kita lupa, kita macam banyak masalah dan sebagainya, tetapi anak-anak ini menunjukkan apakah itu semangat sebenar sebagai seorang anak merdeka. Itu dia, tepat sekali. InsyaAllah kita akan lihat kegigihan anak-anak muda ini untuk mengumpul dana menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Syabas, saya kita bawakan nanti. Dan pastinya kita menyentuh berkenaan bantuannya, kita melihat dalam dunia di mana kita memerlukan bantuan semua, bila kita melihat seorang anggota penguatkuasa sudi turun padang untuk membantu mereka yang mungkin tersadar di jalanan, juga sesuatu yang boleh menaikkan semangat saling bantu-membantu, Naz. Untuk memberi anda inspirasi di pagi hari, selalunya dikatakan polis dan masyarakat tidak ke mana. Berpisah tiada. Berpisah tiada. Jadi kita saksikan bingkisan ini, seorang anggota polis yang mempunyai hati yang begitu besar, ya, dan semuanya untuk hashtag Kita Malaysia. Saksikan. 11 Ogos 2021, satu kejadian membabitkan dua anggota PDRM melaksanakan tugas di luar bidang hakiki dengan membantu mereka yang tertekan. Menjadi tanggungjawab mereka melakukan rondaan di sekitar kawasan Johor Bahru Utara, Lance Corporal Ibrahim Muhammad Zan bersama Lance Corporal Muhammad Aiman Fikri Zakaria memulakan tugasnya seawal jam 8 pagi. Namun pada hari tersebut, mereka menemui seorang lelaki bersama anaknya yang berusia setahun tersadai di bahu jalan. Memang meruntun jiwa lah kalau tengok. Saya pun, sebab mula-mula tu saya tak expect pun dia ni perlukan bantuan kita. Sebab sini memang kita sedia maklum tempat kawasan orang asli. Memang kita akan nampak benda tu perkara normal. Kita tanya pun dia akan tak ada apalah dia cakap kan. Tapi sebab dah bawa anak tu, peluk anak tu, kita rasa macam tak kena ni kata. Jadi kita patah balik bertanya, betul dia memang memerlukan bantuan. Mereka yang kelihatan buntu akibat kehabisan minyak motosikal, dua anggota polis berkenaan bertindak membelikan minyak motosikal dan ini sedikit sebanyak memberi kelegaan kepada individu tersebut. Lebih memilukan apabila Lance Corporal Ibrahim, 33 tahun, diberitahu dua beranak berkenaan dalam perjalanan dari Masai menuju ke rumah kakaknya di Gelam Patah untuk meminjam wang bagi menampung kehidupan. Menyedari kesulitan yang dialami Amran Ronggi bersama anaknya Irul Amran, dua anggota polis berkenaan bergegas pulang ke balai bagi mengambil barang sumbangan untuk diberi kepada pasangan anak beranak tersebut. Rasa kami kalau meronda dah
akan ditaklimatkan dulu oleh penyelia, amanat-amanat daripada penyelia, incar-incar yang atas, termasuk daripada OCPD, ronda buat pemantauan. Musim-musim Covid ni, pemantauan SOP, pencegahan jenayah tu, dan paling ditekankan oleh OCPD kami, mana-mana individu yang kita ternampak perlukan bantuan, kita boleh salurkan mana yang termampu. Sebaik tiba di perkampungan tersebut, terhias wajah gembira mereka, tatkala masih ada lagi pihak yang prihatin menghulurkan bantuan. Kisah keprihatinan anggota polis ini dalam membantu mereka yang terjejas wajar dicontohi oleh masyarakat di Malaysia. Apatah lagi dalam era pandemik ini yang menuntut semua pihak peka dengan keadaan sekeliling. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Wow. Dijinjing sama-sama demi rakyat yang tercinta. Dan ada juga pandangan daripada kru-kru kita yang menyatakan, jangan nangislah, jangan nangis, dia tu polis begitu. Tapi apa yang saya nak katakan di sini dari Malaysia hari ini, syabas polis di Raja Malaysia, syabas kepada Lance Corporal Ibrahim Mat Zan dan juga rakan tugasnya. Betul. Saya boleh kira kata kunci di sini yang boleh kita terapkan adalah keikhlasan, ya. Keikhlasan. Dalam melakukan pertugasan kita ataupun sama ada dalam penghijrahan sekalipun, bukan saja kita sekadar mengatakannya ataupun menunjukkan di halayak orang ramai, tetapi bila orang tidak memandang, adakah kita melakukan sesuatu yang sebenarnya baik walaupun tidak dilihat oleh sesiapa. Di inilah konteks yang akan kita bawakan penghijrahan itu apabila dijentik hidayah sebentar saja lagi segalanya di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana bersama artis undangan kita, Alif Aziz. Kamu sayang, 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 kamu dah berbunga, tertutup sudah bagiku kesempatan. Memasuki fasa perubahan dalam kehidupan, penyanyi ini antara selebriti tanah air yang sering diuji sama ada di dalam kehidupan maupun karya seninya. Satu demi satu deretan cerita kontroversinya terpalit, namun siapa sangka penyanyi kelahiran Singapura Alif Aziz akhirnya terbuka hati untuk berubah ke arah yang lebih baik. Suami kepada pelakon dan penyanyi Bella Astilah ini menzahirkan rasa syukur dengan kemanisan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan meskipun dia mengakui penghijrahan yang dilakukan ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Mengenali sisi berbeza Alif Aziz, ramai yang terus memberikannya kekuatan dan dorongan yang positif untuk berubah selain kekal beristiqamah. Hijrah itu pastinya menuntut satu pengorbanan yang besar. Aku ingin kembali ke jalan. Terima kasih kerana masih bersama kita di Malaysia hari ini, Naz dan Sofia, menghidupkan pagi anda dan wawancara pertama kita pada pagi ini. Sofia, ini saya nyatakan di sinilah. Setiap satu yang terjadi dalam hidup kita menjadikan orang kata boleh dijadikan pedoman. Tapi apa yang paling susah dilakukan adalah untuk melihat diri sendiri, mencerminkan diri, istiqamah, melihat cacat celah dan apa yang harus diubah. Dan alhamdulillah seorang yang dikatakan bad boy. Saya masa muda-muda dulu saya pun betul-betul saya pun bad boy? ada moto saya, slogan saya bad boys for life. Ya Allah, poyonya saya masa tu kan. Betul. Dan setiap satu yang jadi dalam hidup saya membawa kita kepada perubahan. Dan sama juga dengan bad boy kita dan kini hamba yang humble, Allah SWT yang punya, bersama dengan Alif Aziz. Assalamualaikum Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang kita pandang muka Alif Aziz ni, kita rasa kelainan yang sangat-sangat ketara. Allah. How are you feeling this morning, brother?
I'm feeling very well, Alhamdulillah. Apa khabar Nas dengan Sofia? Kami pun sihat juga. Nak tanya pasal Aiden dengan Ara juga dan juga Bella, macam mana keadaan keluarga dalam memerangi wabak COVID-19? Alhamdulillah. Okey, sebenarnya PKP sama PKP ni memang sebenarnya ramailah terjejas, bukan saja Alif, tapi Alif rasa semua orang terjejas. Tapi on the positive side pada Alif, Alif banyak dapat masa dengan keluarga dan dapat masa untuk mendekati dan belajar sikit-sikit, dan juga ada ini pada waktu inilah yang Allah jumpakan Alif dengan sahabat-sahabat Alif dalam usaha yang sama untuk mengajar sikit-sikit dan mengingat-ingatkan Alif sikit-sikit tentang agama lah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang baik gitu. Betul. Alif, kita terus dalam perbincangan kita ini, mungkin ramai yang terkejut dengan perubahan Alif dengan satu langkah yang boleh dikatakan drastik dalam tempoh masa yang cukup singkat, dan melihat kontroversi yang pernah berlaku dalam kehidupan Alif, pastinya bukan sesuatu perkara yang mudah untuk tiba-tiba terjumpa ilham dan juga kekuatan dalam diri itu. So what was the turning point? Apakah titik perubahan yang menyebabkan Alif bersedia untuk melakukan perubahan ini, Alif? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alif sebenarnya segan kalau nak cakap banyak-banyak pasal ni sebab ialah kita baru-baru belajar kan. Banyak tak tahu apa semua, tapi sebenarnya Alif rasa semua gerak Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Alif Alif daripada kongsi inilah. Alif bermula daripada scroll Instagram, ternampak video Abang Faizal Ismail di mana beliau telah pun menyertai tabligh dan memberikan apa yang macam laporan lah, apa yang beliau rasa dan sebagainya. Dan video tu agak panjang tapi Alif dapat tengok semua, dan Alif tak tahu kenapa Alif tergerak hati untuk DM that particular page, and then page tu pun balas balik. Alif yang tanya macam mana saya nak kenal jemaah ni dan sebagainya. Tu ada orang reply balik, and then started from there lah. Alif berjumpa dengan seorang sahabat sekarang ni yang seorang yang sangat rapat dengan Alif, nama dia Ahmad Sufi Ali. Beliau menceritakan tentang usaha ni dan tentang agama sikit-sikit yang buat Alif interested. Tapi sewaktu first time Alif nak keluar tu, I almost cancelled the whole thing, sebab yelah bila kita sebenarnya nak buat benda baik, banyak hasutan, kita rasa macam malas dan sebagainya. Tapi Alif bulatkan hati dan Alif pun ikut, and the rest is history lah. Alhamdulillah, I really cannot explain apa sebenarnya Alif dapat rasa, sebab Alif takut words cannot do it justice. Tapi Alhamdulillah, memang that was like what I feel is that it was the best decision I've ever made in my life lah. Alhamdulillah. Jadi di media sosial memang penuh dengan komen-komen daripada peminat-peminat Alif Aziz dan juga mereka yang pernah menyanggah Alif Aziz sebelum ini. Jadi di media sosial kita lihat kemaslahatan pendapat umum akan proses artis dan kontroversi ini. Dia viral, lepas tu dia minta maaf, lepas tu dia rinse dan repeat. Ini biasa yang kita dengar. Tapi bila saya nampak Instagram feed Alif, saya dapat rasakan perubahan yang ikhlas di sana ya. Jadi apa yang saya nak tanya, dari bad boy menjadi humble Allah Subhanahu Wa Taala, apakah aspek diri Alif yang Alif rasa paling susah untuk Alif ubah? Sebenarnya Alif tertarik dengan apa yang tadi Nas cakap. Sebenarnya ramai orang kata apabila orang nak berubah ni senang je, nak yang susahnya adalah istiqamah. Dan sebenarnya Alif agree benda tu, sebab istiqamah ni adalah satu perkara yang paling mahal sih dalam agama. Sebab apa? Yang Alif belajar sikit-sikit lah. Allah lebih suka sesuatu amal yang walaupun sedikit tapi berterusan, berbandingkan kita nak buat semua benda pada satu hari, lepas tu hari ni buat, besok tak buat, lusa tak buat. Jadi sebenarnya benda tu sangat penting. Dan Alif pun it's a constant mujahadah lah kan. Hari-hari kita macam Alif start slow, apa yang keperluan fardu kita cuba untuk tetapkan dan sebagainya. So benda yang paling susah sebenarnya adalah istiqamah. Kalau Nas tanya, benda yang paling susah adalah istiqamah. Tapi dalam istiqamah tu lah kalau kita dapat buat, insya-Allah hakikat amal yang kita buat tu, macam kalau kita solat, kita nak minta khusyuk dan sebagainya, insya-Allah dengan istiqamah tu semoga Allah campakkan hakikat dan khusyuk dan juga kemanisan dalam ibadah yang kita buat lah. So pada Alif, Alhamdulillah I've had support from my family, tremendous support. Alif sangat-sangat bersyukur yang Allah permudahkan perjalanan ni, jumpa Alif dengan kawan-kawan yang
yang mengajak ke arah kebaikan dan sebagainya. So sebenarnya pasal backball tu last time Alif pernah lah rasa bangga benda tu, tapi sebenarnya hakikatnya kita tak ada apa benda yang nak rasa bangga sebab yalah benda tu adalah perjalanan hidup kita, tapi ini juga boleh jadi aib dan sebagainya. Tapi sebab itulah Alif cuba untuk just look forward lah, insya-Allah, dengan sokongan semua, dengan apa, Selesaikan doa yang daripada penting semua, dulu. insya-Allah. Selesaikan yang penting dulu, seperti saudara Ammar, rakan baru anda baru saja suntikan. Selesaikan yang penting, insya-Allah. Jadi langkah demi langkah, Benar. so tentunya small baby steps itulah yang paling penting untuk mengekalkan istiqamah kita. Dan Alif, bukan kita saja yang meraihkan, tetapi juga peminat-peminat Alif yang turut mendoakan kejayaan Alif untuk terus istiqamah. Alhamdulillah. Mari kita saksikan pesanan mereka. Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur dengan hidayah yang Allah berikan buat Alif. Semoga penghijraan ini membuatkan Alif sentiasa istiqamah dunia dan akhirat dan akan menjadi pedoman kepada semua dan juga peminat Alif. Saya akan doakan buat Alif dan semua umat Islam agar sentiasa dalam rahmat dan redha ilahi. InsyaAllah semoga Alif sentiasa dilindungi dan selalu berada dalam rahmat dan ihsannya. Okey, untuk Bro Alif Aziz, sentiasa istiqamah dalam perubahan tu. Dan insya-Allah kami di belakang Cik Alif sentiasa akan support, yang mana perubahan ni kita tahu tak senang ya. Dan insya-Allah Cik Alif, you can make it. Yang mana yang lepas tu Cik Alif tinggalkan, dan yang paling baru ni, yang terbaru ni, Cik Alif kena lebih fokus. Okay, insya-Allah. Hi Alif, I'm happy to hear that you're getting better. So semoga penghijrahan Alif ni dapat menarik lebih ramai orang untuk berubah menjadi yang lebih baik. Dan paling penting sekali, semoga Alif kekal istiqamah dan jaga Kak Bella and family baik-baik. Happy. Semoga you and your family sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah. Anyway, congrats on your penghijrahan. Sesungguhnya hidayah itu milik Allah and you're lucky to be chosen as one. So just keep on going, do not give up. We keep on learning new things each and every day. So remember that slow progress is still progress. Yeah, and last but not least, may Allah grant us all istiqamah, guide us on the right straight path, and prevent us from departing in, insyaAllah. All the best in life. Jangan lupa to take care of your beautiful wife and beautiful kids. So have a nice day and may Allah bless you and your family. Bye-bye. Assalamualaikum. Wow. Begitu untungnya insan yang dinamakan Alif Aziz diberikan hidayah. Positivity di mana saja. Dan Betul. juga kepada peminat-peminat yang di luar sana yang terus menyokong Terima Alif kasih Aziz. sangat, insya-Allah. What would you like to say to them? Alif rasa, I mean, that was very heartwarming. Terima kasih banyak-banyak. I mean, kita biasa selalu tengok komen Alhamdulillah, tapi when I get to see this live tadi, memang it's very heartwarming. Thank you so much. Semoga Allah juga kembalikan apabila kita mendoakan orang lain, insya-Allah. Para malaikat pun akan doakan perkara yang sama untuk kita, insya-Allah. Saudara Alif pun juga kat sini mendoakan untuk semua, bukan saja yang memberi pesanan tadi, tapi kepada semua seluruh umat Islam, insya-Allah. Semoga Allah kurniakan istiqamah dan juga kurniakan kebaikan dan juga memberkati kehidupan kita, insya-Allah taala. Amin. Jadi Alif di sini we're going to be wrapping up the interview dan saya nak bertanyalah, dengan penghijrahan yang dilakukan oleh Alif Aziz dan sokongan yang diberikan oleh ahli keluarga, isteri tersayang dan juga peminat-peminat. If you had a chance, kalau diberi peluang untuk kembali ke masa lampau, what would you say to your 20-year-old self? Apa yang anda akan beritahu? Apa nasihat yang anda akan beri kepada diri anda sewaktu anda 20 tahun? Oh, what a powerful question. Sebenarnya Alif tak pernah terfikir, but actually what I can say for myself is that yes, Alif selalu rasa macam kenapa Alif tak kenal benda ni lebih awal. Tapi sebenarnya apabila Alif fikir balik, semua yang telah disusun ni adalah dengan kuasa Allah yang Maha mengetahui. Dia lebih tahu Alif, dia lebih kenal Alif lebih daripada siapa-siapa. Dan kalau kita rasa pada waktu lebih awal tu kita kenal agama ataupun kenal rakan-rakan seusaha ni lebih, mungkin kita rasa benda tu adalah lebih baik. Tapi mungkin pada hakikatnya pada waktu tu kalau Alif kenal, mungkin Alif tak kekal ke apa. So Alif sebenarnya I have no regrets. Yes, apabila Alif tengok belakang balik, Alif tengok kehidupan Alif, ada banyak perkara yang that I wish I didn't do, but Alhamdulillah, what I'm looking for now is just I want to look forward. So if I were to get to see my 20-year-old self, I would just say,
your time will come, insyaAllah. You will come to your senses soon, insyaAllah. Satu jawapan yang sangat-sangat berani. That was very bravely spoken, Alif. Dan kami di Malaysia hari ini mendoakan supaya Alif Aziz akan terus sejahtera bersama-sama rakan tersayang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita cakap terima kasih kerana Alif pastinya akan memberikan inspirasi kepada ramai lagi untuk tidak takut tampil dan menunjukkan yang kita menuju ke arah yang lebih baik, ke arah kebaikan. Thank you, terima kasih kerana berkongsikan segalanya di media sosial juga. Ini pastinya akan memberikan inspirasi kepada semua. Terima kasih, Alif. Terima kasih, Alif Aziz. Thank you so much. Thank you for having me. Jatuh tak bermakna kecundang. Apabila kita bangkit dengan semangat yang baru, itulah yang menjadi kekuatan kita sebagai umat manusia. Ya, alhamdulillah. Thank you so much for your time, Alif Aziz dan Sofia. Kita pun nak berehat seketika di Malaysia hari ini. Betul, kembali banyak lagi pengisian. Terus menonton Malaysia hari ini. Hidupkan pagi anda. Terima kasih kerana masih bersama kami di Malaysia hari ini. Nazrudin Rahman bersama dengan Sofia menemankan anda di pagi ini. Dan untuk memberikan anda sumber inspirasi, kita berbicara tentang satu lagi topik yang diberi nama Seluruh Alam Terasa Berhutang. Dan dengan topik ini kita berbicara dengan Ustaz Hanafiah Abdul Malik, Wakil Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum kita bersama dengan Ustaz Hanafiah Abdul Malik, apa kata kita lihat bingkisan ini, Ustaz, bersama-sama ya? Kita saksikan. Bantulah Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra atau MTS FAS dalam melahirkan generasi khalifah yang bertaraf profesional hufaz. Berinfaklah kepada dana pembelian tanah MTS FAS yang akan dibangunkan menjadi pusat pengajian tahfiz sains moden dan pahala berterusan menanti anda. Itulah dia peluang untuk kita berbakti kepada agama dan juga bangsa. Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra mencari dana untuk terus mengembangkan syariat Islam di Malaysia. Jadi Ustaz dengan berbaju oranye kali ini dah bersedia untuk Hari Merdeka. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi kita nak bercerita tentang seluruh alam terasa berhutang. Sila rungkaikan topik kita pada ini. Apakah ilmu yang ingin dikongsikan sebenarnya, Ustaz? Terima kasih Nas. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semulia-mulia hari Jumaat. Semulia-mulia Nabi Muhammad. Jom kita selawat, mudah-mudahan hidup kita berkat. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra telah ditubuhkan lebih 10 tahun yang lalu. Kita beroperasi di Gombak dan Masya Allah, seluruh alam akan rasa berhutang dengan kita apabila kita menjadi seorang yang membantu agama Islam berkembang. Menjadikan seorang yang menyumbangkan hidup mati hanya untuk Islam. Kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, salah satu dalam elemen agama Islam yang luar biasa pahalanya yang tidak akan terputus-putus, umpama menanam satu biji benih dan tumbuh 7 tangkai dan 7 tangkai itu menghasilkan, setiap tangkai itu hasilnya keseluruhannya 700. Bayangkan pahala orang yang bersedekah, menyebabkan pahalanya berganda-ganda. Dan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra adalah salah satu Ma'had Tahfiz yang mendapat pengiktirafan daripada KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia. Juga diiktiraf oleh Jabatan Agama Islam Selangor, Majlis Agama Islam Selangor dan juga menjadi penolong pemungut zakat peringkat negeri Selangor. Dan tuan-tuan kita juga duduk dalam Perbadanan Wakaf Selangor. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, jadi dari sudut silibus, dari sudut pendidikan tidak perlu diragaui. Dan kami setiap tahun diaudit dari sudut setiap satu sen yang tuan-tuan sumbangkan akan diaudit. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini hari Jumaat, hari yang penuh dengan berkat. Kalau kita melakukan sedekah, kita niatkan wakaf untuk nama arwah ibu dan ayah kita, pahalanya berganda, dapat pada ibu dan ayah, dapat juga pada kita. Dan jangan lupa, sedekah adalah jalan paling mudah untuk ke syurga. Dengan bersedekah,
Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa kita. Dengan bersedekah, Allah Ta'ala akan memberkati dan menambah harta kita walaupun dalam keadaan PKP. Dengan bersedekah, Allah Ta'ala akan menyembuhkan penyakit kita. Kerana itu hadis Nabi Muhammad SAW, berubatlah kamu, sembuhkanlah penyakitmu dengan bersedekah. Dan ada juga sedekah itu memadamkan api, memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya secara peribadi kagum dengan Mahat Tafisain Fatimah Az-Zahra. Kerana Mahat Tafisain Fatimah Az-Zahra berjaya melahirkan ramai profesional yang hafiz Al-Quran dan ramai graduan, sebanyak 90% mendapat keputusan mumtaz dari sudut agama Islam, dari sudut pendidikan agama Islam, dari sudut pendidikan secara overall. Dan luar biasanya tuan-tuan dan puan-puan, mereka ni layak menyambung pelajaran ke MRSM Ulul Albab dan juga di institusi pengajian yang lain. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita kena berjuang untuk membantu Mahat Tafisain Fatimah Az-Zahra untuk melahirkan generasi pemimpin-pemimpin akan datang yang membawa rahmat kepada sekian alam. Contohnya begini, mereka menjadi profesional, mereka menjadi pemimpin. Hasil daripada infak kita, mereka ni membaca Al-Quran, mereka melakukan ibadah di tempat Mahat Tafiz tersebut, kita juga mendapat pahala. Selama mana Mahat Tafiz tersebut ada wujud, selama itulah pahala akan mengalir dalam akaun kita walaupun kita dah meninggal dunia. Saya doakan semua para penyumbang dikurniakan kekayaan dunia dan kekayaan akhirat. Untuk akaun akhirat kita, insya-Allah. Semoga kaedah sedekah ini yang boleh membawa hasil yang berterusan, ya, rahmat yang berterusan. Jadi bagaimana dengan tahap kutipan setakat ini? Apakah sasarannya dan berapakah yang masih perlu dikumpul, Ustaz? Kami perlukan 5 juta ringgit untuk pembelian tanah. Dan kami setakat ni dapat 3.6 juta. 3.6 juta dan kami perlukan 1.4 juta. Saya harap penonton wanita Malaysia hari ini dapat menyumbang. Tak banyak, sedikit. Tetapi tuan-tuan, yang sedikit itu, yang banyak itu, Allah akan gandakan pahalanya hingga kita, walaupun kita telah meninggal dunia satu hari nanti. Sebab Mahat Tafisain Fatimah Az-Zahra ni, selama bangunan itu berdiri tegak, selama mana pelajar-pelajar yang boleh muat 1,000 orang dalam satu masa, tuan-tuan, belajar di sekolah rendah dan sekolah menengah, selama itulah pahala mengalir ke dalam akaun kita. Selagi itu bangunan itu berdiri, selagi itulah pahala anda akan tetap berterusan. Jadi apa kata kita paparkan QR code kita untuk QR code. Itu dia. Dan macam dia mana? Ada e-legasi, ada umum, siapa yang scan barcode ini, dia terus masuk ke laman web MTS Fast dan tuan-tuan boleh tengok perkembangan. Setiap ringgit tuan-tuan masukkan dan insya-Allah dia akan update pada kutipan yang ada data dalam sebagaimana akaun yang tertera kat sini. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Kalau nak bersedekah pun begitu jitu dan begitu efisien dengan QR code-nya sekali. Dan kita doakan supaya Mahat Tafisain Fatimah Az-Zahra mencapai sasarannya semuanya untuk kesejahteraan umat Islam di Malaysia. Terima kasih sekali lagi. Selamat menyambut Hari Merdeka yang ke-64, Ustaz. Dan kita bersama, insya-Allah, kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Baiklah para penonton sekalian, itulah dia peluang anda untuk memanjangkan rahmat dan kesejahteraan dengan menderma kepada Mahat Tafisain Fatimah Az-Zahra. Kini suatu bingkisan yang istimewa yang saya rasa juga menyayat hati. Kita bersama-sama dengan Sofia. Sofia, apa cerita? Baik, terima kasih Nas. Tentunya semalam kita dikejutkan sekali lagi dengan kes angka baru tertinggi di Malaysia, juga kes angka kematian di tanah air kita. Kita saksikan petikan buletin pagi ini. Tapi sebelum itu, tentunya kita saksikan sedutan itu, kita fahamkan semalam mencatatkan 24,599 kes baru, mencatatkan yang tertinggi setakat ini. Dan kita akan berikan sedikit sebanyak informasi terkini menerusi sedutan buletin pagi.
Sejumlah 31 bayi berusia di bawah 1 tahun antara disahkan positif COVID-19 daripada keseluruhan 3,487 kes dilaporkan di Sabah semalam. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Masidi Manjun berkata 297 orang yang dilaporkan pula terdiri dari kanak-kanak berusia antara 1 hingga 5 tahun dan 632 berusia antara 6 hingga 17 tahun. Majoriti pesakit daripada 2,240 kes ialah mereka dalam lingkungan 18 hingga 59 tahun dan selebihnya berusia 60 tahun ke atas. Beliau berkata seluruh daerah di Sabah juga mencatatkan perubahan angka kes positif COVID-19 yang terus meningkat dengan jumlah 1,992 kes dikesan melalui saringan kontak rapat. Tambah beliau, terdapat satu kluster baru dilaporkan di Sabah iaitu kluster Hamparan 2 di Kinabatangan yang juga kluster tempat kerja di sebuah ladang sawit di Mukim Sukau membabitkan 21 kes kumulatif sehingga hari ini. Walaupun kita melihat kes yang tinggi daripada segi positifnya, tetapi kes sembuh juga tinggi, Nas. Melebihi 22,000 kes. Apa yang membimbangkan sebenarnya adalah golongan anak-anak bayi yang kita melihat semakin lama semakin meningkat yang dijangkiti virus ini. Bukan saja bayi, saya jangkakan juga apabila suatu hari nanti, Oktober dijangkakan untuk kita buka sekolah semula. Jadi kepada anak-anak yang berumur bayi hingga 17 tahun masih tiada perlindungan. Jadi suatu yang harap-harap kita dapat atasi. Dan apa yang saya juga bimbang, kadar kematian yang tinggi, 393, rekod tertinggi kita di Malaysia, astagfirullahalazim. Jadi itulah dia pecahan kes-kes ya. Dan apa yang kita lihat di sini, jumlah kes yang paling tinggi, walaupun ia membimbangkan, tapi apa yang saya nak kongsikan juga, kadar pesakit di ICU semakin berkurangan. Ya, itu suatu yang kita sangat banggakan dan kita jangkakan bahawa vaksinasi kita semakin berkesan ya. Betul. Kita harapkan yang terbaik agar anda juga di rumah ambil langkah untuk fikir betul-betul sekiranya anda perlu keluar, perlu dine in atau tidak, dan sekiranya anda perlu membawa anak-anak kecil anda. Itu menjadi persoalan yang terbesar. Dan seterusnya kita akan bawakan juga ni antara yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia selama berminggu-minggu ini. Difahamkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mengumumkan pembentukan kabinet baru hari ini jam 11 pagi. Tepat sekali selepas berjumpa dengan Yang Bertuan di Pertuan Agong pada hari semalam. Hari ini diumumkan pukul 11 pagi, jadi kita akan berikan yang mutakhir di saluran anda TV3. Jadi bersama-sama kita untuk orang kata news, the updated news ya. Betul. Hari ini pengumumannya dan tentunya hari Isnin nanti. Kabinet yang baru ni. Yes, siapakah mereka? Majlis Angkat Sumpah Menteri dan Timbalan Menteri pula berlangsung Isnin pada jam 2.30 petang. Segalanya di TV3 pastikan anda dapatkan segala informasi yang terkini. Dan begitu saja kita juga ingin mewawarkan satu berita baik ya. Keuntungan yang dicatatkan sendiri oleh KUB Malaysia Berhad mencatatkan keuntungan bersih 158.6 juta ringgit bagi tahun kewangan berakhir 30 Jun 2021, dan antara yang dikongsikan di sini adalah titipan mereka di mana mereka memilih untuk hanya mempertahankan antara sektor yang mempunyai satu kekuatan untuk meneruskan perusahaan dalam pandemik COVID-19 ini. Di antaranya menjadi kekuatan mereka adalah seperti pertanian, ICT dan juga LPG iaitu gas petroleum cecair. Jadi sedikit sebanyak kan kita melihat antara inisiatif diambil oleh syarikat yang besar ini untuk membuat satu risk management measure untuk melihat apakah sebenarnya yang boleh menguntungkan dan apakah yang akan memberikan sedikit sebanyak kerugian dalam jangka masa panjang. Itu saya tengah muskil sebenarnya, saya tengah gaul kepala sikit ni. Bagaimana dalam keadaan melawan wabak COVID-19, entiti seperti ini masih mampu mengaup keuntungan. Alhamdulillah. Jadi Malaysia masih orang kata kenyal, masih resilient, dan insya-Allah apabila ekonomi kita dibuka, kita bakal mencapai tahap-tahap yang seperti dulu untuk memperkasakan semula Malaysia, berseri-seri Malaysia. Mungkin Malaysia menggunakan Aurora begitu. Ada Aurora istimewa. Bercakap pasal Aurora, kita ada satu bingkisan istimewa. Sofia, betul? Betul, kita akan terus bersama dengan pengasasnya ya. Kita perkenalkan Syahira Syahrul Azmawi untuk membincangkan berkenaan Rosiera Global Sendirian Berhad. Apakah Aurora Skincare oleh Rosiera Global? Saksikan. Assalamualaikum
Assalamualaikum dan hai semua. Saya Ira Syarul, merupakan pengasas kepada Aurora Skincare. Aurora Skincare telah membantu lebih daripada 15,000 pengguna yang mempunyai masalah jeragat, jerawat dan kulit yang kusam. Jadi anda di luar sana yang ada masalah yang sama, dah cuba macam-macam toner, dah cuba macam-macam essence, dah cuba macam-macam serum tapi masih juga tak hilang masalah tu, anda wajib untuk cuba MPO daripada Aurora Skincare. Apa itu MPO? MPO adalah skin booster yang mana bertindak 3 kali lebih cepat dan berkesan daripada pemakaian serum biasa. Okey, dan formula kami dihasilkan oleh Dr. Suhana Misnan yang merupakan bioteknologi dalam bidang kosmetik dah 18 tahun. Untuk pengetahuan anda juga, kami juga merupakan MPO pertama di Malaysia yang menggunakan formula untuk pemakaian harian. Cara penggunaan Aurora juga sangat simple yang mana hanya menggunakan 2 bahan sahaja. Gunakan 2 kali sehari dah cukup untuk mendapatkan kulit yang glowing, masalah jeragat, jerawat dan juga kulit yang kusam tadi pun semua hilang dengan cepat. Feedback daripada customer kami juga seawal 7 ke 14 hari dan memberikan positif feedback. Memang kesan yang sangat cepat, sangat menakjubkan sebelum dan selepas yang sangat berbeza. Okey, kepada anda yang masih ada rasa ragu-ragu ataupun tertanya sama ada serasi ataupun tak Aurora ni dengan saya, jangan risau sebab kami menyediakan trial set dengan harga serendah RM55 sahaja untuk anda cuba dan tengok serasi ataupun tak dengan kulit anda. Okey, jadi bagi anda yang nak cuba, boleh hubungi kami di nombor yang tertera di bawah. Jangan tunggu lama-lama sebab anda boleh glowing dengan cepat bersama Aurora Skincare. Selamat mencuba. Aurora, boost your beauty. Gitu, tengok dekat-dekat sikit. Wow, flawless. Sofia dia pun flawless. Adakah itu rahsia anda? Kalau anda ingin dapatkan kulit yang bersih, yang cantik, so tentunya itulah produk anda perlu cari, Aurora ya. Okey, bukan itu sajalah. Rasanya kita nak meraihkan juga daripada segi sudut anak-anak kecil, anak-anak muda ini yang sanggup untuk mentabatkan lagi hashtag kita Malaysia dengan mencari dana supaya boleh meletakkan banyak bendera di seluruh kampung mereka. Seperti tahun lepas kerana memerangi wabak COVID-19 mungkin keadaan tidak mengizinkan, tapi tidak menjadi masalah untuk anak-anak kecil ini. Kita saksikan selepas ini di Malaysia hari ini. Banyaknya ini. Kembali menghidupkan pagi anda di MHI bersama saya dan Sofia, dan story atau rencana kita yang seterusnya bakal membangkitkan semangat merdeka anda. Saya ni kalau menyambut merdeka dengan anak-anak, bendera dikibarkan, kereta akan jadi landak yang dipenuhi bendera-bendera Malaysia. Tapi kebelakangan ini kita sedang memerangi wabak COVID-19 dan mungkin semangat merdeka tu ada terjejas sikit kan dalam kita menghadapi kesusahan hidup. Tapi tidak buat anak-anak dari Kampung Nongka, Changlun, Kedah. Semangat orang Utara ni lain macam. Walaupun dilanda wabak COVID-19, beliau tetap bertekad untuk menyambut Hari Merdeka dengan penuh meriah. Kita saksikan. Berperang menentang COVID-19. Berpegang dengan semangat itu, lebih daripada 20 anak muda di Kampung Nongka, Changlun bersemangat menyambut Hari Kebangsaan pada tahun ini. Kampung Nongka terletak 25 km dari Alor dengan anggaran penduduk seramai 320 orang. Menurut Ketua Anak Muda Kampung, Ahmad Azrul Azibundin, 39 tahun, walaupun negara masih diancam pandemik COVID-19, namun itu bukan penghalang buat mereka sama-sama meraihkan bulan kemerdekaan dengan mengikut prosedur operasi standard SOP. Katanya, inisiatif diambil mereka dengan mengumpul duit dan dengan wang RM3,000. Hasil kutipan itu, mereka membeli lebih 1,000 helai jalur gemilang untuk dihiasi di seluruh kampung. Daripada kita setengah tu kita ambil buluh, setengah kita pakai kayu batamok tu. Itu macam mana dengan kosnya pula, kita tak ada sumber keuangan yang kita masuk setiap bulan kan. Itu daripada kita buat kutipan setiap bulan untuk keindahan kampung.
Manakala Muhammad Afzal Dali, 32 tahun, untuk menampakkan tarikan pada tahun ini, mereka bergotong royong membina replika wang bulan berukuran lebar 2.74 meter dan panjang 3.05 meter yang dihiasi dengan jalur gemilang. Ia diletakkan di pintu gerbang jalan utama memasuki kampung. Pasang tu kadang dalam tengah hari sampai ke malam. Tengah hari sampai malam. Pada malam pun pasang dalam ke habis tu dalam pukul 1 lebih pagi. Patutnya kami nak buat punya depan tu menara. Lepas tu punya idea tu punya siapa nak ni sangat. Yang senang sangat pasang punya wang bulan lah, senang. Bagi mereka, program yang pertama kali dilakukan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat patriotik dalam kalangan penduduk, terutamanya anak muda, mengenang kembali keperjuangan golongan terdahulu menentang musuh dalam menuntut kemerdekaan. Jelas mereka inilah cara terbaik bagi menghayati erti kemerdekaan dan bukan hanya sekadar retorik semata-mata. Datuk naik kita dulu perang musuh, perang dengan musuh apa semua. Sekarang kita perang dengan wabak ni, wabak Covid sekarang yang musuh kita tak nampak sekarang. Benda ni semua kerjasama lah. Tim tu yang penting kan. Semangat orang dulu kita ambil balik. Merdeka! 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 Merdeka. Itu dia. Syabas anak-anak muda. Kita semoga kongsikan lebih banyak lagi positiviti untuk kita menyemarakkan lagi semangat kebangsaan kita dalam bulan kemerdekaan ini. Baik, dalam segmen kali ini kita juga akan mendekati antara cara untuk kita terus melakukan kebaikan. Kita terus bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, Duta Khas Jawatankuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah Pantai Remis Perak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz meluangkan masa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama insya-Allah. Alhamdulillah. Ustaz, mungkin sedikit sebanyak pengenalan berkenaan dengan Madrasah Darul Ulum wal Qiraat yang bakal membangunkan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah di Pantai Remis Perak. Silakan Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wala. Pertama-tamanya kami nak ucapkan terima kasih kepada pihak MHI yang sudi untuk menjemput kita dalam program Temu Bual ini. Madrasah Darul Ulum wal Qiraat ini diasaskan oleh Haji Abdul Rahman Zakaria dan Hajah Salmi Hassan pada 1 Januari 2013, dan dalam kali ini kita Salih Ala Syahmat ingin membangunkan dan dalam perancangan dan dalam usaha untuk bangunkan Masjid Al-Ulum wa Thayyibah di Pantai Remis Perak, dan masjid ini telah pun mendapat kelulusan pembinaannya pada tahun 2020 daripada Majlis Agama Islam Negeri Perak dan beroperasi di Pantai Remis Perak. Dan masjid yang berkeluasan yang dibina di atas tanah berkeluasan 42 ekar ini ada bersebelahan dengan madrasah tersebut, dan selain daripada aktiviti solat yang kita buat, dia juga bakal menganjurkan majlis-majlis pengajian agama, kursus haji, umrah, pengajian Quran, hadis, ibadat bulan puasa sebagainya yang akan menyediakan yang akan disediakan kepada 17,000 penduduk sekitar Pantai Remis Perak, dan masjid ini sendiri mampu untuk memuatkan seramai 5,000 Allahumma salli ala sayyidina jemaah pada satu masa. Dan yang paling penting dan paling best sekali, kalau kita tumpu ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad membantu untuk membangunkan masjid ini bersama-sama dengan pihak madrasah, ya, kita menyediakan tempat pengajian tahfiz Al-Quran kepada pelajar yang sekarang ini ada sekitar 300 orang. Bayangkan, setiap hari dia menghafaz Al-Quran, mengambil manfaat daripada Quran. Orang yang memberikan sumbangan itu, dia akan mendapat kelebihan dan kebaikan daripada hafazan atau pembacaan Al-Quran. Kalau satu huruf itu 10 kali ganda, bayangkan bukan 10 huruf yang dia baca satu hari. Daripada awal pagi sebelum subuh itu sampai ke malam itu entah berapa ribu huruf-huruf yang akan ditumpang manfaatnya daripada orang yang memberikan wakaf dan sumbangan itu. Dan projek ini bermula sepenuhnya pada awal 2020 hari itu, dan kita jangkakan untuk kita siapkan
pada tahun 2022 ni, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan pandemik apa semua ni progres, alhamdulillah salli alaihi Muhammad, seperti yang kita rancang, dan kita mengharapkan bantuan daripada masyarakat lagi lah, insya-Allah, untuk kita meneruskan projek ini, insya-Allah. InsyaAllah. Ustaz, untuk pengetahuan ramai, apakah status kutipan dana ketika ini dan berapa banyak lagi yang diperlukan, Ustaz? Masya Allah, Robi, ini soalan yang sangat bagus ni lah. Sebenarnya, subhanallah, kita ni kadang-kadang kita ikut MHI begini bukan saja-saja Allah yang letak kita pada hari ini. Dan Allah nak bagi kebaikan untuk kita. Sebab tu kadang-kadang kita duduk rumah tu, orang main ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa nak minta sedekah. Kita pun rasa macam, subhanallah. Kadang-kadang Allah nak bagi pahala ni, pahala sedekah ni sangat besar. Kadang Allah nak bagi pahala ni, subhanallah, Allah hantar orang tu sampai ke rumah kita. Kita tengah makan, kucing main dekat kita. Tak tangan dekat atas paha kita, kemudian buat muka kucing tu. Pasal apa dia main kat kita? Pasal apa dia tak pergi ke orang? Sebab Allah nak bagi pahala tu kat kita. Dan hari ni bukan calang-calang pahala Allah nak bagi. Allah nak bagi pahala buat masjid, buat rumah Allah. Orang ibadat, orang sembahyang, orang baca Quran, orang menuntut ilmu, semua ganjaran pahalanya Allah akan berikan kepada kita. Dan Nabi SAW sebut, siapa yang membina rumah, membina masjid, walau sebesar sarang burung, Allah akan bina satu rumah untuknya dalam syurga. Dan subhanallah, sekarang ini kita telah berjaya membuat kutipan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sekitar hampir 7 juta, maksudnya jauh lagi, sebab kita target Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 25 juta. Targetnya ialah 25 juta dan kita alhamdulillah sekarang ni kita dapat sekitar 7 juta dan kita mengharapkan bantuan Allahumma salli daripada semua untuk melihat bahawa fungsi masjid ini subhanallah bukan sekadar untuk buat masjid, bukan sekadar untuk orang solat, tetapi banyak lagi dewan madrasah, dewan kuliah, bilik mesyuarat, bilik jenazah, rumah penginapan, tempat pemusafiran, tandas yang selesa, bazar, jualan dan sebagainya, subhanallah. Maka banyak kelebihan yang kita boleh dapat dengan sedikit sumbangan yang kita berikan. Kita nak buat masjid sendiri, kita tak mampu, orang tolong buat kat kita. Kita bagi seorang sikit, insya-Allah itulah peluang dan ganjaran yang kita boleh dapat, insya-Allah, untuk kita dapat manfaat nanti di akhirat, insya-Allah. Ustaz, kita kesentukan masa, tetapi satu mesej terakhir dan mungkin sedikit sebanyak kebaikan untuk kita berinfak khususnya pembinaan masjid dan pesanan untuk seluruh rakyat Malaysia, Ustaz. Subhanallah, jangan lepaskan peluang ni, itu pesan saya. Kadang-kadang Allah nak bagi kat kita peluang ni bukan saja-saja. Allah nak pilih kita dia bukan saja-saja. Orang yang mati pun dalam Quran Allah sebut dia nak minta pada Allah untuk dia bangun semula, nak minta satu benda je, nak minta untuk bersedekah. Dalam Nabi SAW sebut tentang 3 perkara yang akan bersambung. Bila mati seorang ada 3 perkara ni, dan salah satunya ialah sedekah jariah, sedekah yang soleh ataupun disebut sebagai wakaf. Maka subhanallah, jangan lepaskan peluang ni. Ini peluang yang Allah berikan kepada kita. Allah pilih kita pada hari ini, insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan tuan-tuan, jangan lepaskan tu. Ada Ustaz Maulana nombor telefon dekat depan tu, Ustaz Bat nombor telefon. Kalau kita nak dapatkan maklumat, boleh search dekat masjidulumwatayyibah.com dan ada akaun Maybank dekat situ. Cepat, jangan lepaskan peluang ini. Subhanallah, ini peluang yang Allah berikan kepada kita. Jangan lepaskan peluang ini. Subhanallah, buat segera lagi satu sebab kita kalau bertangguh-tangguh ni sekali lagi kita lupa. Buat cepat-cepat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memandang dengan kebaikan dan kami doakan segala kebaikan dan kesejahteraan kepada orang yang mewakaf dan infakkan hartanya pada jalan Allah untuk membina masjid kita ni, insya-Allah. Mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. InsyaAllah, Ustaz. Mungkin ramai lagi yang berinfak untuk kebaikan. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, Duta Khas Jawatankuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum Watayyibah Pantai Remis Perak. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Baik, dan seterusnya kita perkongsian bersama dengan Naz untuk mewawarkan sesuatu untuk anda. Silakan, Naz. Terima kasih Sofia yang cantik jelita. Dan kalau kita mencari kesejahteraan di akhirat, kita juga mencari kesejahteraan di dunia, ya. Dan di sini kita harus memberi ucapan terima kasih kepada pihak kerajaan di atas operasi lonjakan kapasiti kadar vaksinasi kita semakin meningkat untuk memerangi wabak COVID-19, dan Nestle Malaysia menawarkan ganjaran vaksin, ya, suatu yang istimewa. Kalau kita lihat paparan kita di sini, Nestle Malaysia menawarkan ganjaran RM20 untuk 25,000 pemenang. Kita saksikan.
Pastinya ganjaran untuk mereka yang berani untuk mencapai imuniti berkelompok untuk negara kita. Syabas kepada anda yang telah pun mendapatkan 2 dos vaksinasi. Ya, seperti kita yang harus bertugas, kita harus mendapatkan 2 dos vaksinasi. Dan walaupun anda di luar sana dah mendapat 2 dos, tapi disarankan untuk terus duduk di rumah untuk kita memutuskan rantaian kita. Jadi, itulah dia hari Jumaat yang istimewa bersama dengan Sofia. Apa yang boleh penonton-penonton kita harapkan minggu depan? Kita harapkan anda terus menonton MHI kerana Isnin kita akan membawakan persiapan menyambut Hari Kebangsaan dan juga Selasa kita bersiaran istimewa ya jam 8 pagi khususnya untuk acara istimewa sambutan Hari Kebangsaan khas untuk anda penonton Malaysia hari ini. Selasa ni bermula jam 8 pagi. Ya, tema kita Malaysia Prihatin dan insya-Allah saya Sofia, Fazli Fuad dan juga Farid Aun insya-Allah akan bersama-sama anda semua pada hari Selasa. Assalamualaikum dari kami. Selamat pagi Malaysia. Istimewa dalam Malaysia hari ini, sambutan Hari Kebangsaan 2021. Kemeriahan diraikan dalam suasana dan norma baharu. Jika dahulu, masyarakat berbilang kaum dan bangsa berkumpul dan menyertai perparisan, kini sambutannya cukup berbeza. Mengenali diri di sebalik nama Muhammad Merdeka. Malaysia Prihatin, tema yang diangkat. Maksud yang luas, menyatukan rakyat sebagai keluarga Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hanya di MHI TV3.